Jadi ramai-ramai, jom kita masuk live ni kerana pada petang ini kita akan ada sembang flora dengan someone yang orang kata saya istimewa betul, Bro Mickey dari Kebun DIY Laman. Jo, hari ini bersama Bro Mickey kita akan sembang flora dengan tajuknya Jangan Buang, Jadikan Dekorasi. So apa benda yang jangan buang tapi jadikan dekorasi ni. Jadi saya mengalu-alukan yang bersama dengan kami di alam maya sharekan live ni juga dan juga ajak ramai-ramai untuk join kita punya live pada petang ini. So walaupun tuan-tuan dan puan-puan tidak berkesempatan datang ke Maha 2022 tapi boleh menonton secara live kita punya program-program di laman Miracle Garden. So hari ni petang ni bersama-sama saya Nazri, DJ anda, dan saya nak mengalu-alukan juga kehadiran pengunjung-pengunjung di sini yang menonton secara live. Yang menonton secara live ni amat beruntung ya kerana mereka akan belajar bagaimana untuk jadi DIY sesuatu barang untuk dijadikan dekorasi. Sebab tu dikatakan jangan buang. So apa yang kita nak buat? Sekarang kita tahu bahawa kita ada di Jabatan Pertanian kita ada program pertanian bandar yang biasanya menggunakan barang-barang recycle. Kalau kita tengok kat depan ni ada macam-macam barang. So kalau kita tengok kat sini macam-macam sungguh ada kat sini, tapi apa? Kenapa? Dan sebagainya. So kita sama-sama akan menantikan bersama Bro Mickey. Sambil-sambil tu saya jemput kepada mereka yang berada di laman Floricultur untuk bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini. Dan untuk yang live berada bersama kami di sini, ada sesuatu yang istimewa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan aktif bertanya soalan, saya dengar Bro Mickey akan bagi sesuatu hadiah. So tunggu sampai akhir dan kita akan bersama dengan Bro Mickey. Okey, so tanpa memberikan masa, saya nak jemput Encik Muhammad Syamiki Ibrahim, atau katanya panggilan mesranya Bro Mickey. Silakan Bro Mickey. Daripada Kebun DIY Laman. Apa khabar? Ya, betul. Alhamdulillah baik. Okey, so saya rasa saya tak nak cocek banyak. Biasalah orang kata awal mula nak memperkenalkan dirilah. So Bro Mickey dari mana, apa semua, saya persilakan. Okey, terima kasih Cik Nazri. Assalamualaikum, salam perjuangan bersama saya Bro Mickey dari Kebun DIY Laman Mickey Hydro Vertical Garden. Tanam, tinggal, tuai, tersusung, terapi dan tenang. Itulah tagline Kebun DIY Laman. Nama saya Muhammad Syamiki bin Ibrahim. Saya daripada Kebun DIY Laman. Alright, boleh panggil saya Bro Mickey. Okey, sebenarnya apa yang saya nak share hari ini adalah sesuatu berkenaan tajuk kita, #Jangan Buang, boleh jadikan dekorasi. Sangat menarik dan memang kena dengan apa yang kita ada di sini sekarang. Ya. Yeah. So Bro Mickey memang dah lama ke buat DIY ni? Oh, okey. Sebenarnya kurang lebih dalam 3 tahun lah. Sebelum PKP tahun 2020. Okay. Betul? Saya dah start untuk orang kata berjinak-jinak lah dengan kaedah penanaman bandar, dan ia menjadi satu hobi pada asalnya. Hobi mereka cipta, hobi membuat DIY ni asalnya nak tolong anak. Nak tolong anak untuk apa tu? Anak untuk projek RBT sekolah. Okey. Kan kita ada projek RBT untuk membuat sesuatu yang daripada barang-barang terpakai, dengan kaedah hidroponik kan. Betul. Jadi kita sama-sama membantu anak dan dari situ timbul minat. Dan mencuba dan terus mencuba sampai ke hari ini kan, bapaknya yang lebih pula. Itulah dia. Kan? Biasa bapak borek anak rintik. Ni anak borek bapak rintik. So Bro Mickey,
Kalau kita tengok kan DIY ni sebenarnya banyak dia punya kelebihan. Betul. So nak kita ni kebanyakan sekarang ni dah jadi urban, kawasan bandar kan. Tapi kita tahu pertanian ni orang kata di mana-mana boleh dilaksanakan. Betul. So saya nak minta pandangan Bro Mickey sikit tentang pertanian di bandar ni. Okey, seperti mana yang kita tahu, umum mengetahui bahawa masalah yang kita sering hadapi apabila berkebun di bandar ni, terutama sekali kita yang ada rumah teres kan, rumah apartmen kan, kita biasanya ada mengalami tiga masalah ataupun tiga isu, iaitu ruangan yang sempit, dan juga isu penjagaan dan juga isu kebersihan kan. Jadi kita tinggal di bandar, kita tak ada tempat nak bercucuk tanam kan, memang sempit, ada balkoni je, ada ruang kat depan rumah. Jadi kita, pada pandangan saya, pertanian bandar ni kita perlu membuat satu konsep yang menyelesaikan masalah, ketiga-tiga masalah tadi. Bertitik tolak daripada isu ni lah saya brainstorming. Brainstorming bagaimana saya nak menyelesaikan masalah ni kan. Jadi saya cuba dan kita berkonsepkan konsep vertical garden. Dan vertical garden secara menegak kerana dia dapat menjimatkan ruang dan untuk menyelesaikan masalah ruang terhad, dan juga konsep DIY kita gunakan barang recycle, upcycling seperti botol. Nanti kita cerita apa yang kita boleh buat. Jadi pertanian bandar ni adalah satu perkara yang memang disarankan kita bercucuk tanam sendiri di hadapan rumah untuk home consumption, untuk kegunaan sendiri. Itu satu perkara yang kita perlu satu kempen jugalah. Betul. Di mana saya pun berkempen, kalau tengok kat banner itu amalan hijau dari rumah, hashtag satu rumah satu kebun lestari. Betul. Itu adalah antara visi dan juga saranan harapan kita lah. Kita di Jabatan Pertanian pun kita galakkan orang kata makanan yang selamat, orang kata kelestarian alam sekitar. Jadi apa yang dibuat oleh Bro Mickey ni bertepatan dengan apa yang Jabatan Pertanian hala tujukan. So memang saya respect lah dengan apa yang Bro Mickey buat. Okey. So saya nak tanya lagi. Sebelum kita DIY kan. So apakah kita tahu macam dulu-dululah orang kata kalau kita buat kebun di bandar ni, buat hidroponik apa semua, nyamuk lah apalah. So macam mana Bro Mickey menepis benda-benda tu? Okey, dari segi cabaran macam tadi sebut nyamuk kan. Okey, bila kita bercerita tentang pertanian bandar ni, okey, kita dah masuk ke hidroponik sekarang. Tapi kita open sikit kan, kita ambil helikopter view macam dulu apabila kita bertanam secara konvensional kan, orang tanya petani tu apa? Petani tu apa yang kita faham adalah duduk tengah panas pegang cangkul. Betul? Duduk tengah panas pegang cangkul. Betul tak tuan? Tu persepsi lama, betul tak? Kita. Tetapi pada sekarang ni kita bertani di pertanian bandar, dengan cangkul kita adalah gunting. Selagi mana kita boleh pegang gunting, jari kita boleh pegang gunting, kita boleh bercucuk tanam. Nanti saya tunjukkan bagaimana mudahnya cara hidroponik. Hidroponik tu yang kata tidak menggunakan tanah, satu kaedah penanaman menggunakan air. Betul. Untuk tumbuh sarang pokok. Dan tadi bertanya pasal nyamuk. Yes, itu yang dalam minda kita, ada air. Mesti nyamuk masuk. Betul. Okey, mengikut kita punya research. Research. Okey, satu benda jangan buat calang-calang buat DIY pun ada research tau. Ya, betul. Kita ada satu sebenarnya kalau ikutkan saya kaitkan dengan sesuatu benda yang kita buat mesti ada hazard. Jadi kita buat HIRAT juga sebenarnya. Hazard Identification, Risk Assessment, Determination, Control. Jadi untuk nyamuk pun kita akan membuat sesuatu yang
engineering control, administration control, itu dalam bahasa yang engineering lah. Maaflah saya saya engineering keluar pula. Oh ya ke? Background dia engineering saya electrical engineer. Tapi keluarnya seni. Jadi kita pasal nyamuk tadi kan. Nyamuk ni dia akan masuk ke dalam takungan air yang terbuka. Jadi kalau kita tengok kat sini, tak ada ruang untuk kita bagi nyamuk tu masuk. Itu yang pertama. Nyamuk takkan masuk lah. Yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang bila kita buat hidroponik, contoh hidroponik yang domestik ya, yang statik tu, kadang-kadang kita ni kaedah dia kata tanam tinggal tuai, tinggal je lah dia tumbuh sendiri. Betul. Tapi kadang-kadang kita tanam tinggal tengok tuai. Apabila kita tengok, kita angkat dia punya, hari ni saya tak bawa polystyrene tertinggal tadi kita angkat, mungkin kita tutup tu terbuka sikit, so memberi ruang kepada nyamuk masuk, kemungkinan kan. Tapi kita selesaikan dengan meletak ikan ke dalam takung. Sebab apa tu? Sebab apa? Ikan boleh hidup di dalam baja hidroponik. Ada baja hidroponik yang ikan boleh hidup dan ini telah terbukti. Ini telah terbukti. Itu antara kontrol kawalan kita. Satu lagi kita boleh letak air bed. Dan juga kita boleh tengok, sebab nyamuk ni 7 hari proses dia bertelur 7 hari. So kita 7 hari tu kita tengok lah. Itu untuk memastikan 100% nyamuk tak ada. So, itulah kawalan-kawalan yang kita perlu buat. Boleh tak kalau saya katakan sebenarnya apa-apa yang kita buat mengenai pertanian ni, kita masih lagi mengekalkan ekosistem. Betul tak? Kita tak mengabaikan ekosistem. So kalau dalam pertanian ni kita kata integrated pest management lah. Pengurusan perosak secara bersepadu pun kita akan tengok macam siapa makan siapa. Kawalan secara biologi. Biologi. Natural based solution. Yes. So dalam kita buat pertanian bandar pun kita masih lagi mengimplementasikan benda-benda tu. So nampak tak tuan-tuan dan puan betapa pentingnya apabila kita melaksanakan pertanian, orang kata bukan saja-saja, bukan omong kosong. Tapi sebenarnya banyak benda yang kita jaga. Kita jaga persedaran, kita jaga kesihatan melalui pemakanan, dan kita jaga alam sekitaran kita dengan merecyclekan sebenarnya. Banyak benda-benda yang lain. So apa yang Bro Mickey buat ni harapnya jadi contoh dan tauladan. So kalau kita tengok kat sini kan, banyak yang Bro Mickey gunakan. Adakah terhad kepada yang tertentu atau bila Bro Mickey fikir macam ni boleh guna ni, terus je cuba DIY? Okey. Sebenarnya banyak barang-barang yang kita buang hari-hari ni kita boleh manfaatkan. Seperti mana yang kita tahu plastik biasanya plastik lah, botol kita jadikan pasu. Kita jadikan pasu. So hari ini saya akan share 3 barang yang biasa kita buang. Kita boleh manfaatkan barang tersebut, memberi nafas baru kepada botol ni untuk kita jadikan sesuatu yang lebih menarik. Seperti ni, nama dia hidroponik takung kaedah gantung. Botol tadi menjadi satu botol yang menarik macam ni, dan kita boleh tanam pokok hiasan dan juga sayur-sayuran. Kita boleh tanam pokok apa ni? Tak apa, nanti siapa dapat teka kita bagi hadiah. So alright, kita boleh tanam pokok hiasan dan juga pokok sayuran, salad kan. Jadi inilah antara bahan yang terpakai yang kita boleh recycle. Itu plastik kan. Ada lagi. Okey, apa lagi tu? Selain so, saya rasa mungkin ramai orang kita dah cocok kan. Kita dah introduce apa semua, mesti nak tengok DIY yang Bro Mickey nak buat. So saya rasa apa kata kita mulakan dengan first DIY kita. Alright. Dalam masa sama tu saya nak mengalu-alukan yang berada di laman Floricultur untuk bersama-sama kami di pentas utama, kerana Bro Mickey akan memulakan DIY yang pertama. Apa barang DIY yang pertama ni? Saya persilakan Bro Mickey untuk teruskan. Hari ini kita akan convert atau tukarkan botol plastik ni, botol air 1.5 liter menjadi pasu hidroponik takung macam ni yang biasa kita tengok kan.
dia potong dua, lepas tu letak dekat lantai, dekat atas lantai lah. Tetapi hari ni kita buat konsep gantung, gantung menggunakan penyakut es macam ni. Kita boleh gantung dekat kita punya balkoni, dekat pagar, dekat tempat-tempat jaring, ataupun kita buat sendiri rak seperti mana kat depan tu. Jadi boleh menjimatkan ruang tadi. Okey. So barang-barang yang kita perlukan, sebelum tu sebenarnya ada dua yang jenis kaedah botol. Tadi yang hidroponik. Satu lagi, kalau botol ni kita boleh buat yang jenis tanaman bukannya hidroponik, tapi kita buat konsep macam ni. Kita buat macam juga ni, kita gantung juga. Tapi kalau contoh kita ada dekat apartment, ada grey kan, so kita boleh gantung macam ni, letak kiri kanan pokok. Dan contohnya macam kat sini lah. Macam ni boleh angkat, tak ada masalah. Boleh angkat Boleh angkat. Memang boleh alih-alih. Boleh alih-alih. Dia jadi macam ni. Ini salad. Berusia dalam, tak silap saya, dalam 2 minggu, 3 minggu saya tanam. Okey. So ini contoh dia. Okey, mula-mula kita ambil, kita perlukan dapatkan botol. Okey, bahan-bahan dia, bahan-bahan dia. Botol botol. Yang online tu pun boleh sama-sama dengar ni. Alright. Kain mop. Kain mop. Betul. Ini kita gunakan kain mop. Dia cotton, dia menyerap. Kain mop ni terbaiklah bagi saya sejak saya buat ni, sebab dia kain mop cotton ni dia menyerap air daripada larutan bawah ni untuk kekalkan kelembapan tu. Dia kalau selain daripada kain mop ni boleh kain tuala, yang kain mana-mana kain lah. Yang penting dia bertindak sebagai sumbu untuk menyerap larutan nutrien kat bahagian bawah ni kan, untuk dia mengekalkan kelembapan kepada media tanam ni. Kita guna kokopit. Itu konsep hidroponik asas. So maknanya kita kena kreatif lah. Apa-apa benda yang berada di rumah, macam kain tuala lama ke apa ke pun boleh guna. Boleh. Macam sebelum kita pergi ke tutorial ni, macam hidroponik ni, sebenarnya konsep dia adalah hidroponik yang statik kan. Contoh macam ni. Ni apa ni? Tolong cerita sikit. Apa ni? Agak-agak ada audiens yang boleh teka tak? Kalau blackout, lampu ni akan nyala. Ini adalah emergency light yang biasa kita tengok kan. Ini cover dia. Bila dah rosak, orang buang, saya tengok, saya kutip. Lepas tu saya kata boleh buat something ni. Saya buat balik rumah, saya buat, jadilah macam ni. Kan, lapan takung. Dalam ni orang tengok lubang-lubang ni macam ni air boleh takung. So dalam ni pula ada ada benda ni pun. So nampak bekas mi goreng. So biasa orang buang ke. Kalau banyak-banyak kat rumah, kadang-kadang isteri suruh buang je. Tapi kita ambil, kita buat pula. Lepas tu dia dah boleh jadi macam ni. So dia kreatif tau. Jadi kangkung, ada salad. So kalau tengok so macam kalau ni, dalam ni ada air, kita letak je. So sebenarnya nak lagi cantik, boleh catkan warna-warni, betul tak? Ya, cat warna-warni. Bercerita pasal cat tadi, sebenarnya ada sebab. Okey. Yang macam ni, biasanya kalau kita tak cat, kita potong, kita buat macam ni, kita letak tengah panas, akan mengundang lumut. Apabila air baja berkena dengan cahaya matahari, dia akan menjadi lumut. Jadi lumut yang akan makan nutrien. Kita punya nutrien. Berebut dia dengan ni. Betul? Jadi kita kena cat. Sebab tu yang ni saya cat kan. Ada sebab dia. Kalau sebenarnya ini pun ada cat. Kalau saya nampak DIY ni, orang kata bukan bapa aja, mak, anak. So sama-sama boleh buat satu aktiviti sekeluarga, betul tak? Ini projek sekolah ni untuk idea anak-anak sekolah. Kan? Boleh anak-anak belajar dalam buku RBT kan. Macam tanya media tanam dengan sumbu tadi, boleh tak benda lain kan? Selain daripada tu, kita juga boleh gunakan, macam saya sekarang ni memang saya hanya gunakan benang. Benang. So benang ni cukup senang, kita letak dan kita tarik je. Lebihkan. Jadi sumbu. Ini pun sebenarnya dah ada dalam buku RBT anak kita darjah 6.
dah ada konsep sebenarnya macam ni. Kita ajar anak kita ulang kaji sekali. Nah, ini ulang kaji. Saya bukan nak mengajar sekarang. Okay. Cuma nak sharing. Sebenarnya hari ini bagaimana kita nak merakyatkan hidroponik. Ya. Merakyatkan hidroponik. Macam ada politik lah. Tak adalah. Okay, maksudnya ayat tu bagi saya satu benda merakyat. Kita nak ajak orang ramai di bandar berkebun dengan kaedah hidroponik. Kita belajar kaedah yang basic je. Kita buat dengan statik, tak perlu pump. Ya, banyak kaedah kan. Betul. Tapi yang tak perlu pump pun boleh dapat hasil macam ni. Boleh juga dapat hasil kan. Dengan cara dan kaedah yang betul. Kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, botol ni kita potong dua. Tadi kita ada barang botol, kain mop, kita ada penyakut es. Okay. Ni banyak, kedai RM2 pun ada jual ni. Sebab kita nak jadikan cantik macam ni. Saya ada pelekat untuk penanda air. Dan ada spray. Spray untuk tadilah kita nak supaya ni. Dan alatan yang kita gunakan pisau, gunting dan juga penebuk lubang. Soldering iron. Jadi proses yang agak-agak bahaya ni, kalau nak anak-anak buat, kita pantau. Kita pantau. Jadi mula-mula botol ni kita potong dua bahagian macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dekat bawah pada kalau botol, okey, pemilihan botol lah. Saya showkan botol air bergas 1.5 liter. Kan? Ada botol mineral tu dia lembik sikit. Jadi botol ni dia keras sikit dan memang kuat lah, tahan lah. Dan lagi cantik lah. Okey, mungkin kamera boleh zoom in alright. Untuk kita dekat, tengok botol ni kita potong dua bahagian. So kita agak-agak selepas pada line yang ni sini bawah sikit. Kita gunakan pisau dulu. Kita tekan sikit dan kita gunakan gunting sebab lebih mudah. So kita potong. Kalau boleh kita potong terus sharp lah. Kadang-kadang sengit nak cepat kan. Dia so kita sikit. Potong habis. Potong habis. Potong kita habis betulkan lah kalau rasa benda tu tak ni. Lepas tu kita ada dua bahagian macam ni. Alright. Okey, step seterusnya untuk bahagian bawah ni, tempat larutan nutrien ni, kita akan membuat tempat penyangkut. Tempat kita nak buat penyangkut macam ni lah. Ya, jadi untuk buat penyangkut tu kita potong ke bawah macam ni. Kita potong ke bawah dalam 1 inci, lebih kurang 1,5 inci sebelum dia punya line ni, line yang bawah ni. Kalau bentuk kalau botol ni memang paling cantik lah dengan botol. Kalau botol ni lain, dia tak boleh buat sebenarnya. Dia dah ada penanda kat situ kan. Dia macam dah ada tanda dia. So bila kita potong ke bawah, lepas tu untuk dia punya kelebaran ni, kita just kalau nak ukur tu leceh pula kan. Kita just berapa jari? 4 jari. Lebih kurang 4 jari. And then kita tanda 4 jari tu kita potong ke bawah. So nampak kalau kita buat DIY ni, orang kata agak-agak tu tak kisah pun kan. Tak kisah. Yang penting dia jadi. Tapi sebab kita nak jadi satu benda, kadang-kadang kita buat, kita nak ada dua fungsi, cantik dan juga ni lah. Jadi kita buat ni lah, saya cerita benda yang apa yang pengalaman saya lah. Sebab start dari awal pun memang potong sengit-sengit kan. Dan last sekali dah benda ni dah boleh diterima. Orang kata cantiknya buat dengan mesin dah. Macam tu. Padahal kita buat manual hari-hari kita dah biasa buat kan. Jadi saya terus cerita teknik, tips kan. Kadang-kadang kita start dari awal tu memang kadang-kadang tak ni lah, tak menjadilah kan. So sini ada dua bahagian. Bahagian sini dengan yang banyak ni. Yang banyak ni kita potong, kita buang. Actually benda ni saya pun ada share dekat YouTube channel saya banyak. Kaedah ni. Apa YouTube channelnya? M. Saimiki Ibrahim. Boleh Saimiki Ibrahim. Boleh. Ada lebih 100 tutorial lebih kat situ untuk DIY selain daripada botol macam-macam lah yang kita buat kat situ. Jadi dah jadi macam ni. Okey. Dia jadi gantung macam ni. Saya tunjuk yang ni lah. Selepas tu kan kat sini tajam kan? Betul. Sebab walaupun kita buat satu benda yang agak simple sangat kan, tapi kita kena ambil kira dari segi design tu safety. Betul. Tajam. Betul.
So kita potong, buat sharp corner. Potong corner lah. Corner. Untuk supaya tak ada hazard tajam. Jadi dah siap, ambil yang ni, kita masukkan kat sini. Dah jadi dua bahagian. Jadi kita dah ada basically dah siap untuk asas dia lah. Selepas tu, alright. Selepas tu kita gunakan soldering iron. Hari ni saya tak ada plug, tak tunjuk lah. Kita tunjuk terus kat sini. Kan? Kita buat lubang. Buat lubang kat bawah ni. Saya showkan dalam lebih kurang dalam 12 lubang lah. Dua line macam tu kan. Kita tepuk lubang zigzag saya tengok. Zigzag. Tak kisahlah. Itu janji ada lubang lah kan. Lepas tu kita buat lubang dekat botol pun sekali. So mesti orang tanya apalah fungsi lubang ni nanti. Kat botol, bawah botol pun kita buat lubang lah kan. Jadi sebenarnya lubang tu zoom in dekat yang saya pegang ni. So lubang tu sebenarnya untuk akar. Akar akan mencari keluar sebenarnya lah. Konsep akar ni dia mencari nutrien. Dia akan keluar cari nutrien. Dan sumbu ni adalah bertindak sebagai untuk menyerap larutan nutrien tu kan, menjadi macam akar tipu lah. Kita bagi akar tipu dulu kat dia. So lepas pada kita dah tebuk lubang, kita ambil kain mop ni. Satu kain mop, satu mop tu potong lah. Tapi kain mop tu beli lah, jangan pergi potong kat yang dapur lah kan. So ada contaminate lah apalah kan. Lepas tu tengok mop dah tinggal sikit kan. Kena cakap kau marah pula orang rumah kan. Apa ni bang, tiba-tiba hilang ni. Sebab nak recycle katanya. Belilah. Lepas tu kita masukkan dekat bawah ni, kita besarkan sedikit lubang dia. Dan kita masukkan kain mop tadi, kain lubang ni. Dan kita tarik je macam tu. Alright. And then kita just tutup balik lah. So hasilnya macam ni lah. Tutup balik. Dan tadi satu selepas pada kita masukkan tebuk lubang tadi, kita buat satu lubang kat sini sebenarnya. Kat atas ni. Yang sini tadi kan? Untuk tempat gantung. Untuk gantung untuk gantung. Right. Selepas tu kita nak cat tadi. Kalau kita buat macam ni, kita letak tengah panas kan, menjadi tadilah lumut. Lumut akan terbentuk dan menyebabkan dia ni lah makan dia punya larutan nutrien tu. Betul. Kalau kita buat indoor tak apa. Indoor tak kisah, tak kena matahari boleh. Tapi kalau untuk tanam salad macam ni, sayur kat luar, disyorkan untuk kita cat. Jadi kita cat tu macam saya, ini saya buat cara saya lah kan. Macam-macam cara kat YouTube you boleh tengok. Tapi ini saya cerita hari ni cara apa yang saya buat. Cara Bro Mickey lah. Cara Bro Mickey konsep. Alright. So ini ada pelekat pelekat penanda pelekat ni. So pelekat ni kan, kita just letak pelekat kat depan ni. Right, kita tampal pelekat kat depan sebelum ni kita cat. Sebelum kita spray. Spray tu. Lepas tu kita spray kan. Kita spray. Lepas spray, and then dekat pelekat tadi kita tanggal, cabut. Tujuan dia adalah untuk kita nak tengok water level. Tak perlulah kita nak angkat kan. Kita boleh tengok water level kat sini. Jadi bila dah kurang kita boleh top up. Biasanya seminggu sekali lah. Saya dalam just nice lah, hari Sabtu kita tengok ada kurang, kita top up, kita bekerja kan. Jadi siap. So itu dah siap satu. Yang dalam tu kita kena cat juga ke? Kat dalam ni, yang bahagian dalam ni sebenarnya lebih baik kita cat. Nampak lagi cantik sebenarnya. Sebelum ni saya tak cat sebab dalam ni kita nak letak kokopik dan macam ni saja kan. Tapi bila saya cat, dia lebih cantik. Betul. Jadi kalau nak lagi improve, sebab saya walaupun buat benda ni je, kalau Bro Mickey share benda dah sekolah. Tapi kita buat satu benda tu sebab saya fikir continuous improvement is never ending process. Betul. Penambahbaikan berterusan tu kan. Kita improve sampai kita sendiri puas hati. Untuk kita sebenarnya. Saya pula saya nampak apa tahu, Bro Mickey bagi kita warna putih je. Tapi saya nampak kalau kita buat corak batik ke lagi gambar Ultraman, Superman, so anak-anak. So kita nampak kata menambahkan ke eksklusif
Satu benda. Boleh tu. So kita nampak kan. And then kalau lagi kreatif kita, selain daripada cat, saya nampak kalau kita ada kain-kain perca. So nampak tak nilai estetika dan seninya tu. Saya memang minat seni sebenarnya. Bagus, nanti kita bincang. Untuk sebenarnya benda ni macam saya cakap tadi, kita bukan aja melestarikan pertanian tu sendiri, tapi orang kata nilai-nilai seni, nilai-nilai estetika. Orang kata kalau mesti Bro Mickey ada jual kot. Saya nak tahu juga. Sebenarnya bila kita buat cantik tu, kan, ada je lah. Ada orang call, ada jual tak? Sebenarnya ni asal bukannya kita nak jual kan, tapi rupa-rupanya ada orang nak. Jadi saya tak menghampakan mereka lah kan. Good. Jadi saya pun bincang dengan si, okey kita buat. Dan saya dah jual benda ni dekat kedai Shopee saya. Dan alhamdulillah orang beli, ramai orang beli kan. Jadi itulah saya teruskanlah dengan benda ni sebab kadang-kadang orang beli untuk buat contoh ke apa, okey kan, tapi dia adalah satu benda yang orang kata kita nak bagi manfaat kat orang. Itu niat saya. Lepas tu kan bro, saya nampak saya ni nampak je. Baguslah, banyak idea. Contohlah kalau misal kata orang biasa sekarang dog gift kahwin dah, contoh kan. Siapa sangka kalau kita apakan nama pengantin kan, ada pokok salad, gift untuk pengantin, dog gift untuk apa-apa majlis kan. So maknanya siap DIY rumah ni sebenarnya macam-macam lagi kita boleh jana pendapatan dari rumah. Tu ni idea saya lah. Nanti boleh bincang. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama-sama dengan Bro Mickey lagi kat sini. So tadi Bro Mickey baru tunjukkan satu demo DIY, apa ni nama dia? Pasu hidroponik gantung. Hidroponik gantung DIY. So yang berada di alam maya, teruskan bersama-sama kami. Okey, Bro Mickey nak kemas-kemas, kita nak buat demo yang kedua, betul tak? Betul. Okey, so kita ada demo DIY yang kedua yang berada di laman. Mari kita bersama di pentas utama, kerana kita akan bersama Bro Mickey untuk sembang pula dah. Saya pun dah popek. Siapa sih nak cakap? Sembang flora, jangan buang, jadikan dekorasi. So kalau kita tengok kat sini macam-macam benda terpakai yang boleh kita jadikan dekorasi laman dan juga rumah kita. Okey, Bro Mickey dah sedia untuk yang kedua? Okey, yang kedua tadi kita plastik kan. Kita guna barang plastik kan, yang menjadi satu sebenarnya plastik sekarang ni, pencemaran plastik adalah satu krisis yang memang kita nakutkan kita. Betul. Sebab saya ada terbaca satu fakta tu, dia kata tak silap lah, kalau silap betulkan saya, tahun 2050 tak silap, 2050 atau 2030, jumlah plastik lebih banyak daripada hidupan ikan dalam laut. Betul. Dan sebab kan, plastik juga adalah bahan yang sukar untuk diurai. Betul. So alam sekitar tu kena jaga. Kalau misal kata banyak sangat plastik, udahnya bukan manusia yang banyak, plastik yang lagi banyak daripada manusia. Betul. Itu yang kena kita perlu ni lah. Ada inovatif untuk kita buat DIY. So jadi, apa DIY kita yang kedua? Okey, yang ni saya just tunjuk dia punya step sebab saya ada bawa 3 peringkat. Ini just lampu emergency cover. So kita jadikan dia pasu hidroponik domestik takung macam ni. Sebenarnya konsep ni yang paling kita punya dalam kita nak apa orang kata paling bukan sukar lah, yang kita perlu tahulah proses kita nak semai, kita nak letak media tanam, kita nak semai dan kita nak membaja. Betul. Bekas tu kita boleh imagine, kita boleh pakai barang-barang bila kita dah tahu tadi kan. Selain daripada kita boleh buat macam ni, kita pun juga boleh beli dekat yang dah ada konsep yang macam takung ni yang dah ada dekat pasaran kan. Dah ada lah kan. Kalau kita tak nak buat, kita boleh beli juga. Betul. Tapi konsep yang penanaman tu sebenarnya kita semudah kita gunakan apa ni, benang macam ni. Kita ambil benang, kita masukkan ke dalam bakul media, kita tarik je, jadikan sumbu. Lepas tu kita basahkan dia, basahkan,
dan kita letak benih dalam 3-4 benih. Lepas tu kita biarkan apa ni dia punya baja tu, ada baja yang memang untuk hidroponik lah, khas untuk hidroponik, dan ikan boleh hidup. Untuk domestik statik ni kita showkan yang biar ikan boleh hidup. Macam saya cakap tadi, untuk kawalan nyamuk secara betul. Kita nak 100% tak ada. Walaupun kita dah buat engineering control apa semua, tapi because of human kan, kita nak benda tu bersih. Kita nak betul. Itulah. Jadi kita ada proses tu lah. Dan benda tu semua kalau nak tahu detail nanti banyak pula nak cerita kan. Macam saya pun ada buat kita ada kelas Facebook, kita ada buat kelas pun nanti yang latihan yang kalau betul? Nak tahu secara lebih detail lah. Lepas tu dekat YouTube kan. Jadi kejap lagi kita promote YouTube kita. Okey. Jadi yang ni yang kedua. Selain daripada plastik kan, kita boleh guna bahan terpakai macam kayu. Okey. Kayu. Mana tu bro? Tunjuk kat sini, saya rasa ada tadi. Kat depan ni. Okey, saya pun nak ke depan lah. Okey. Kita ke depan ni, pula. Okey, so kalau kita tengok kat sini ada macam-macam. Alright. Okay. Ini adalah frame yang orang buang. Betul. Jangan buang. Kalau buang Bro Mickey jumpa, Bro Mickey ambil. Tapi buang tak. Kalau nak buang juga contact Bro Mickey. Kalau nak buang dah pecah, nak buat apa kan? Betul. Jadi apa yang kita boleh buat dengan kayu, contoh frame ataupun pintu-pintu yang kita boleh kita jumpa ataupun dekat rumah kita, pintu kabinet semua kan. Betul. Kita jadikan dia punya frame saya namakan bingkai hiasan pokok hidup. Jadi kat sini kita boleh tanam pokok hidup kat sini kan. Betul. So apa yang ada kat dalam belakang hidroponik kah? Kita tengok. Belakang ni sebenarnya bekas-bekas terpakai. Kan? Yang tadi yang kita buat tadi, yang ni botol, yang ni botol juga, yang ni bekas apa tu? Bekas apa tu? Taufufa. Bekas ni. Ini bekas air yang kita beli air mangga semua tu. Ini semua kita guna recycle item. So belakangnya nampak tak lawa. Tapi lawa. bila petang depan marvelous ni. Berapa biasa, ratus boleh jual? Nanti kita bincang. Tapi boleh gantung dekat rumah untuk hiasan. Kat pos kita kan, dengan kat dalam rumah pun boleh. Kita boleh pilih apa ni pokok-pokok yang untuk indoor. Betul. Macam contoh-contoh ni semua saya dah buat dalam dekat 2 tahun dah. Saya dah tahu pokok mana yang boleh indoor, outdoor tu lah. Kita dah buat research lah. Ni batang kayu ni kan. Kita lalu tepi highway, kita tengok apa benda tu, kayu kan. Tengok satu kayu, pokok tu baru tebang, pokok ni terbalik. Lepas tu dia punya kulit dia tu dah secara semula jadi macam ni. Betul kan. Bila buat balik rumah, saya tengok 2-3 hari, lala jadi macam ni. Jadi macam ni. Kita boleh buat dekor macam ni. Betul kan? Juga kita boleh gunakan kayu untuk tambah elemen cantik pada pokok. Betul. Sarang burung tak silap, pokok sarang burung ni kan. Kita gantung, konsep gantung. So sebenarnya kan untuk kayu lah. Ini contoh-contoh kalau kita nak guna kayu untuk jadikan dekorasi barang-barang terpakai. Saya sebenarnya minat yang frame ni. Sebab kan macam ni kan, kita nampak dia vertikal biasa. Sebenarnya kita boleh jadikan dia diamond kan. So banyak orang kata idea-idea. So mungkin Bro Mickey bawa sini satu idea. Sebenarnya kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan buat sendiri, yang kat rumah buat sendiri, entah-entah lagi marvelous, mana kita tahu kan. Itu dari segi kita design on dia punya casing. Betul. Cuma yang saya nak tekankan sini adalah konsep tu. Dia untuk mudah penjagaan. Konsep hidroponik tu bukan setakat kita tanam sayur. Kita tanam pokok hiasan pun yang nak masuk ke dalam frame ni, casing ni, kita gunakan kaedah hidroponik. Jadi kita tak payah risau. Tak payah menyiram, tak payah nak nyiram. Betul. Itu yang lebih penting lah kan. So, kalau kita gabungan tu. Kalau kita tengok kat sini macam Bro Mickey cakap tadi, macam ni kan dua belah boleh guna. So memang banyak lah dia punya kegunaan dia tu. Okey.
So ada lagi bro nak tunjukkan DIY? DIY saya setakat ni untuk tutorial saya mungkin akan tunjuk cara nak buat ni. Saya tak ni kot. Ini just you nampak pun rasa boleh ni kot. Dari botol macam ni, potong jadi macam ni. Kita buang separuh, kan? Kita buang Betul. Dia punya hak. Dia sama je dengan ni, cuma dia tak habis. Betul tak? Tak habis. Kan? Kita lipatkan dia, lubang kita jadikan dia atas bawah, tak perlu sumbu. Tak perlu. Betul, Jadi tak perlu sumbu. Saya gunakan tanah boleh ataupun kokopik. Kita boleh buat macam tu. Lepas tu ajak anak-anak catkan benda tu. Catkan, jadikan aktiviti bersama keluarga. Betul? Okey. Ada lagi satu lagi. Apa dia? Barang yang kita biasa buang. Apa dia? Kan? Kita boleh manfaatkan fabric. Baju, kan? Tunjukkan. Tapi mana saya dia? lebih suka jeans. Alright. Jeans. Sebenarnya yang ni saya dapat hadiah daripada ada seorang kawan tu, kan? Okey. Dia bagi kita buat sistem butter trade. Kan? Butter trade saya masa dekat Borak Kopitiam bulan 5 gitu. Okey. Jadi dia buat benda ni untuk letakkan jeans ni, kat luar jeans ni untuk tempat poket plant. Poket plant. Jadi dia bagi hadiah kat saya. Jadi saya rasa benda ni satu idea yang boleh expand juga, kan? Gunakan barang-barang betul, fabric macam jeans, baju-baju kita yang terpakai tu untuk kita manfaatkan. Contohnya kita boleh buat macam ni, gantung kat pos. Kita boleh letak pokok-pokok macam ni. Betul. Jadi ini adalah satu dia sebenarnya kita tak payah nak hadkan lah. Ada je terlintas kita cuba. Ada je terlintas kita cuba. Betul tak? Betul. Sebab kita tak cuba, kita takkan orang kata berjaya lah. Takkan tahu pun benda ni. Jadi Bro Mickey, kalau saya nak buka lah kepada sesiapa yang ada di sini, kalau ada soalan di laman ni, kalau ada soalan silakan kalau ada. So siapa-siapa yang berada di laman Floricultur, kita masih ada bersama Bro Mickey untuk sembang flora. Jangan buang, jadikan dekorasi. So saya invite siapa-siapa kalau ada soalan tentang DIY. So kalau kita tengok sini, Bro Mickey tunjuk kita tadi penggunaan botol-botol untuk dijadikan pasu tanaman hidroponik. Silakan untuk bersama-sama dengan kami. So Bro Mickey, kalau saya tengok juga sebenarnya ada macam meja-meja kat sini. Bro Mickey boleh ceritakan sikit tak? Sebab kalau tengokkan Bro Mickey ni buat DIY aja, tapi macam ada achievement dia. Boleh sharing sikit? Actually macam contoh, saya ada menyertai pertandingan anugerah kejiranan hijau Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Plan Malaysia, start daripada tahun 2020. Okey. Pada tahun 2020 tu saya dapat finalis top 5 acara individu masa tahun 2020. Dan waktu tu tak dapat nombor lah. Mungkin saya tanya dia dalam nombor 5 macam masa tu. Sebab saya buat 2 inisiatif saja, kan. Lepas tu tahun 2021 saya masuk lagi. Saya join lagi dan saya cuba lagi dan alhamdulillah dapat tempat ketiga kategori individu peringkat Plan Malaysia lah. Untuk di peringkat kebangsaan tau. Kebangsaan bukan peringkat negeri, bukan peringkat kampung ke bukan? Ya, sebab inisiatif yang dalam kejiranan hijau ni, anugerah kejiranan hijau ni, kita boleh jadikan satu panduan atau guideline untuk kita start untuk buat apa ni, satu benda yang green lifestyle. Yes. Ya, sebab benda tu kadang-kadang kita tak tahu kan apa yang kita buat tu adakah menyumbang kepada melestarikan alas kita, memelihara alas kita ataupun merosakkan alas kita kan. So kita kena fikir yang dan bersama-sama we are part of the solution and not part of the problem. Ya, betul. Contoh macam inisiatif anugerah kejiranan hijau seperti kebun kejiranan, kita nak bercutut tanam dengan kaedah macam ni lah. Menggunakan bahan recycle, untuk home consumption kan.
Lepas tu kita buat spa sistem takungan air hujan untuk siram pokok, tak ada air hujan so siram sebenarnya pokok. yang macam takungan air hujan tadi kita boleh guna juga untuk kita punya hidroponik. Kita boleh guna air tu untuk hidroponik. So maknanya dekat situ kita bukan hanya menggunakan bahan kita semula untuk jadikan pasu, tapi kita gunakan air hujan. So dalam masa yang sama kita menambahkan unsur karbon. So nampak kita jaga alam sekitar tu dari segi udaranya, kita jaga dari segi bahan-bahan sisa baki. So apa yang kita nak kata lagi? Memang apa yang dilaksanakan melalui kita semula ni menepatilah konsep kelestarian alam sekitar. Tambah sikit untuk anugerah kejianan hijau tahun ni minggu lepas dapat berita, alhamdulillah tahun ni juga dapat tersenarai sebagai peserta akhir untuk anugerah kejianan hijau 2022 kategori individu, alhamdulillah. Dan insyaAllah hari Selasa juri dari Plan Malaysia akan datang ke kebun di Awal Laman untuk membuat penjurian. Tahniah saya ucapkan. Dan saya nampak ada satu lagi anugerah kat sini ni. Sebenarnya yang ni adalah anugerah inovasi pertanian Selangor. Jadi ini cuma dapat penghargaan lah di atas penyertaan saya untuk menyertai pertandingan inovasi Jabatan Pertanian Selangor pada tahun ni. Masa tu bulan 5 hari tu ada expo dekat Jabatan Pertanian Gombak kan. Jadi saya punya tajuk inovasi saya adalah menara hidroponik tenaga solar. Kalau kita tengok dekat gambar tu kan, yang macam ni adalah masa zaman R&D saya. Jadi bila sukses macam ni, saya buat yang lebih daripada 2 tower. Lepas tu saya buat 4 tower. Lepas tu saya buat 6 tower, saya masuk pertandingan. Yang 6 tower tu saya masuk pertandingan lah. So kalau kita tengok kat sini boleh zoom in So kalau konsep hidroponik, menara hidroponik dia jimat ruang. So kalau tengok banting ni pun baru ni, dia letak gambar yang baru dah ni. Ada dah ni. So syabas dan tahniah. So siapa kata kita buat, orang kata walaupun secara kecil-kecilan di rumah ke ataupun kita DIY ke, tapi bendanya ada impact. So sebenarnya apa yang Bro Miki sampaikan ni, memang kita di Jabatan Pertanian kita orang kata mengawarkan, kita memang menggalakkan semua individu ke, kumpulan ke, komuniti ke untuk buat orang kata recycle barang-barang terpakai ni untuk kita jadikan sebagai pasu tanaman. Sebenarnya kalau kita tengok banyak lagi kan. So kalau kita tengok, kalau orang dulu konsepnya tayar terbuang. Apa lagi saya tengok selain daripada bekas-bekas ni, kita ada yang buat macam itik lah. So saya memang tertarik kan benda-benda macam tu untuk menarik minat orang-orang muda, kanak-kanak kan. So kalau kita colourful apa semua, orang kata anak muda sekarang lebih kepada hipster style. So kalau menara macam ni hipster style lah. Menara ni pun kita masukkan elemen. Sekarang ni kalau kita cerita pasal pertanian, IoT, Internet of Things tu satu benda yang kita kena explore. Dan saya pun dalam proses, because tadi saya cakap continuous improvement is never ending process. Dan saya ada buat juga IoT, kita boleh kontrol pump tu dengan handphone je. Kan kita boleh tekan handphone kita, pump kita tahu hidup ke tak. Sekarang ni saya boleh tahu kat rumah saya pump tu hidup ke tak dengan melihat IP CCTV, dan juga saya boleh kontrol on off dan shadow pump tu melalui telefon pintar. So benda tu pun kita explore. Sebab itulah yang akan menarik minat golongan muda bahawa pertanian ini bukan suatu macam dulu pegang cangkul duduk tengah panas, tapi pertanian ini adalah satu perkara yang menyeronokkan sebenarnya. So memang kalau pada saya lah, vertikal ni kita sekarang hadapi krisis tanah pertanian. Bila kita mengaplikasikan vertikal, terutama sekali di kawasan bandar yang memang orang kata limitation tanah tu, so memang itulah orang kata satu solution. Ditambah pula dengan elemen IoT tu tadi. So memang dia akan lagi menarik minat lah, di samping orang kata elemen creativity tu tadi. So bro, kalau misal katalah ada ni penonton-penonton alam maya, penonton-penonton di laman Amerika nak tahu macam mana nak contact Bro Miki.
Okey, saya boleh dihubungi sebenarnya mungkin bro boleh cakap dekat yang di alam maya tu, yang dekat kamera sana tu. Okey, sekiranya berminatlah untuk orang kata bukan belajar lah, untuk melihat tutorial bagaimana cara kita buat DIY menggunakan pasu, barang-barang terpakai, boleh layari saya punya YouTube channel M. Sai Miki Ibrahim. Saya pegang Okey, boleh angkat kot mesej tu. Boleh scan. Boleh scan kot. Boleh zoom tak kamera? Kita zoom, orang boleh scan dekat TV, YouTube. Sekarang zaman scan je, tembak je terus pergi kan. Okey, YouTube channel M. Sai Miki Ibrahim. Dan anda juga kat situ lebih 100 tutorial saya buat untuk apa yang saya cerita hari ini pun ada dalam YouTube channel tu. Boleh ambil information dari situ, boleh belajar. Kalau nak tanya pun boleh tanya, insya-Allah saya akan bantu. Dan saya ada Kebun DIY Laman Facebook group, Kebun DIY Laman MHVP. Kat situ dah lebih kata dekat 3,000, 2,000 lebih ahli setakat ni. Alhamdulillah, ramai follower ni. Kat situ pun saya selalu buat live sharing apa perkembangan kebun DIY laman, dan kadang-kadang kita buat proses-proses ni lah. Saya target setiap hari Ahad petang, insya-Allah kalau tak ada halangan saya akan istiqomah buat kita punya ni. Dan juga kita ada untuk dapatkan kita punya nak kata adalah beberapa produk daripada kebun DIY laman kita ada jual di kedai Shopee. Di kedai Shopee Kebun DIY Laman juga. Namanya Kebun DIY Laman. Ada. Ini pun ada. Kan? Okey. So nampak tak? So Bro Miki daripada orang kata bantu anak. Mula-mula kan bantu anak. Betul. Lepas tu udah aja terjebak. Udah aja jadi YouTuber. Lepas tu jadi Facebook, semua orang follow ramai pula tu. Jadi saya pun jealous ni. So sebenarnya apa orang kata yang orang kata kita buat sekadar orang kata saja-saja pada muda, hobi. Sebenarnya boleh menjana pendapatan dan seterusnya kita memberi 1000 macam kebaikan. Betul. So memang banyaklah. So perkara-perkara yang baik yang kita boleh orang kata bukan saja untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, tapi untuk komuniti, dan telah dibuktikan untuk masyarakat. So apa yang Bro Miki buat ni memang sangat-sangat orang kata sepatutnya kita hargai dan sepatutnya kita contohi. Okey, so syabas kepada Bro Miki daripada Kebun DIY Laman. So sebelum kita ending lah slot ni kan, saya sekali lagi nak buka kepada yang berada di laman kita pada hari ini, laman bunga-bungaan kita Miracle Garden. Kalau ada soalan secara live kepada Bro Miki, silakan. Bro Miki ada nak bagi hadiah kan? Betul. Tadi Kita ada hadiah untuk pengunjung laman Floriculture hari ini. So Bro Miki ada berapa hadiah? Kita ada Dua. Ada 2 hadiah. So Nana boleh tak kita wawarkan kepada mereka yang ada di pengunjung, dia ada di laman Floriculture. Kami sekarang ini berada di kemah utama sedang berlangsungnya Sembang Flora bersama dengan Bro Miki yang bertajuk Jangan Buang Jadikan Dekorasi. Jadi di sini jika ada soalan, ada 2 hadiah. Kita nak 2 soalan. 2 soalan. Kalau tidak saya yang ambil hadiah. Kita bagi soalan, Bro Miki bagi hadiah. Bro Miki jawab, dia bagi hadiah. Ada soalan apa-apa tak berkaitan dengan DIY laman? Yang duduk depan ni ada soalan? Akak yang baju biru ni. Kejap, saya datang sekarang. Okey, apa soalan puan? Bagi nama Kak, bagi nama. Akak Rafiza binti Masaat. Okey. Akak tertarik dengan yang jeans tu. Alright. Nak tanya From Miki, sesuai tak kalau akak tanam pokok-pokok tu letak di dalam rumah sebagai hiasan? Yang tu jeans tu. Okey, soalan yang memang kena. Memang ditunggu-tunggu. Memang ditunggu-tunggu. Memang sangat sesuai sebab kita okey, dalam dalam poket ni kita juga buat satu kaedah seperti hidroponik sebenarnya. Tapi mini lah. Mini lah. Kita letak sini kokopik, sabut kelapa. Lepas tu yang atas ni kita ada lubang dan kita letak satu lagi yang tak ada lubang macam ni.
Jadi dia dapat kekalkan kelembapan kita punya media tanam tu lama, dan kita boleh siram sikit-sikit, air tak akan jatuh, takkan ni. Jadi kita boleh letak dekat kita punya dalam rumah. Kan, dalam rumah macam-macam pokok kita boleh letak. Betul. Guna jeans macam ni. So macam mana Kak? Menjawab tak? Boleh. Dimaklumkan kan, akak ni kan suka menjahit. Dia suka design-design poket-poket. Dulu sekarang ni dekat rumah dia letak barang-barang. So sekarang ni dah tahu dia nak tukar, nak letak pokok. Okey, tepukan untuk akak. Apa hadiah untuk akak kita? Alright, kita ada hadiah untuk Ada. Silakan depan Kak. Depan. Bro Mickey bagi terus hadiah. Alright. So rugilah siapa tak datang Miracle Garden. Silakan Kak. Saya duduk belakang ni. Ini boleh menyangkung. Lepas ni boleh letak pokok. Yes. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan. Satu lagi soalan. Ni rare ni, tanya soalan dapat hadiah. Wow. Tanya soalan dapat hadiah. Soalan apa nak tanya berkaitan dengan kebun DIY laman. Nak bagi salad. Okey, ada soalan. Ada soalan ke? Soalan. Tenanglah. Satu nak tanya lagi. apa pun boleh. Sebelum kita tutup sesi hari ni. Sembang Flora ni kan. Satu lagi soalan yang baru sampai pun kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke laman Floriculture. So sekarang kita bersama Bro Mickey. Ada apa-apa soalan? Satu saja lagi. Sebelum kita teruskan ke aktiviti di laman yang seterusnya. Ada tak? Okey akak. Okey akak. Boleh. Okey, nah teruskan. Saya Puan Rafidah Idris. Adakah Encik percaya dengan tangan sejuk, tangan panas? Sebab walaupun saya follow macam-macam kaedah petua, tapi saya punya tumbuh-tumbuhan tak pernah subur. Tak pernah hidup walaupun saya beli sesubur mana pun. Okey. Macam mana saya nak buat? Tangan panas, tangan sejuk. Ada tips tak? Tips-tips. Alright. Okey, sebenarnya pada pandangan saya lah kan. Okey, kita nak bercucuk tanam ni kan, tangan panas, tangan sejuk itu adalah satu benda yang biasa orang akan tanya kan. Jadi bagi saya sebenarnya bercucuk tanam ni kita kena, yang pertama kita kena tahu on the basic. Pokok ni dia perlu ABCU. Okey, apa tu ABCU tu? Baja, cahaya dan udara. Okey, ada setengah pokok. Sekolah, ya. Itu je jawapan dia. Untuk menjawab kepada persoalan tangan panas. Salah satu. Okey, apabila kita tahu air, perlukan air yang cukup. Air pula dia tak boleh cukup, dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey. Baja tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kadang-kadang dia tak lebih, mati pokok. Betul. Letak kurang, cekeding dia. Baja, lepas tu cahaya. Kebanyakan saya pun peringkat awal kan, saya buat macam ni, letak bawah bumbung, expectation jadi macam ni. Tapi rupa dia cekeding je because of cahaya. Betul. Pokok memerlukan, ada sains sikit fakta. Sains, kita belajar pokok sains. Dalam buku RBT, saya terbaca buku RBT anak saya, saya baca balik, saya beritahu pokok memerlukan sekurang-kurangnya lebih kurang 50% cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Itu fakta sains. Kita letak 50%, ada orang 40, 30 kan. 50%. Jadi pokok-pokok sayur seperti salad, sawi, kangkung, bayam, dia perlukan matahari. Sebaik-baiknya matahari pagi. Itu bila kita tahu A, B, C dan juga U, udara. Kan, udara tu dari segi kena ada ventilation lah. Kadang kan duduk tempat yang bersauna macam tu kan. Pokok pun lemah juga kan, berpeluh dia kan. Kalau kita pun tak boleh. Jadi tu antara benda yang basic lah kita perlu tahu. Dan yang kedua, satu lagi, bertanam ni kita perlu istiqomah. Kena cuba. Sekali gagal bukan bererti kita dah gagal tangan panas. Buat lagi, cuba lagi dan cuba lagi, sehingga saya pun tengah belajar lagi kan. Bagi saya ni tak cukup. Ini tak cukup gebu. Tak cukup gebu lagi ni. Kan? Mungkin pemilihan benih, apa semua tu kita kena ambil kira. InsyaAllah saya doakan akak akan berjaya nanti. So akak silakan ke hadapan. Ambil hadiah akak.
Dan daripada hadiah ni jangan lupa teruskan bercucuk Teruskan tanam. Ni kami bagi galakkan ni. Akak boleh follow. InsyaAllah kita akan bantu. Beranak Okey, silakan. Pak Rafida, terima kasih. Terima kasih Kak. Okey, untuk makluman Cik Nazri, di sini kita ada sediakan lagi 2 hadiah daripada pihak jabatan. Okey. 2 hadiah daripada jabatan. Ada soalan lagi tak? Di mana tanya soalan dapat hadiah. Silakan. Rare. Soalan dapat hadiah. Ya, tanya soalan, Bro Miki jawab. Atau kita minta share pendapat pun tak apa. Pendapat lah. Share pendapat. Okey, share pendapat pun tak apa. Bagi idea, Berkaitan bagi idea. dengan DIY laman. So rugilah siapa tak datang ke laman Floriculture yang tonton live Airbook. Besok sila datang. Ada macam-macam lagi aktiviti kat sini. So sila, siapa nak bagi idea pun silakan. Ada idea ataupun persoalan kepada kita, ada lagi 2 peluang. 2 peluang. Siapa cepat. Ada yang ada di laman ni, ada dik. Nak share apa-apa tip ke berkaitan DIY ataupun pertanian pun Tadi boleh juga. kita biasa guna botol, guna ni. Aku ada benda lain yang terfikir kan. Ya, ada. Semua tengah sibuk. Tengah sibuk. Okey, tak apa, kita teruskan Cik Nazri. So kalau tak ada, orang kata saya nak kata-kata last lah sebelum kita tutup slot ni. Bro Miki cakap dekat kita punya penonton FB Live ni, kita nak galakkan lagi orang-orang yang di luar sana yang berada di sekitar laman kita pada hari ni untuk orang kata buat DIY, buat pertanian tak kira tempat dan sebagainya. Silakan. Okey, zoom in sikit muka. alright, saya harapan saya secara peribadi dan juga sebenarnya bercucuk tanam ni, bertani ni sebenarnya satu perkara ataupun kita bercucuk tanam di hadapan rumah lah. Kita fokus, kita tinggal di bandar, kita duduk dekat kawasan bandar, kita cuma ada halaman rumah kita, apartmen, balkoni dan juga rumah teres kat depan tu. Jadi kita manfaatkan kawasan tu untuk kita bercucuk tanam secara orang kata moden dengan kaedah pertanian bandar yang kita tahu adalah hidroponik. Hidroponik dengan kita bertanam tu bertujuan untuk home consumption, untuk kegunaan kita sendiri. Kalau kita tanam lebih, kita mungkin boleh bagi jiran, boleh bagi kat orang ataupun boleh jual. Betul. Satu lagi, kita mungkin tanam pokok bunga. Lepas ni kita tukar, kita tanam sayur. Pokok bunga pun kita tanam, sayur pun kita tanam. Saya nak tanyalah, kalau pokok bunga dengan pokok sayur, yang mana kita rasa kita boleh bagi kat jiran? Saya jawab, pokok sayur kan. Bila sayur kita makan dah berlebih, kita akan bagi kat jiran kita. Kalau pokok bunga, pokok bunga ni sayang nak bagi ni. Kan? Itu satu benda yang saya baru terfikir, dan untuk mengeratkan kita punya hubungan antara kejiranan. Jadi saya galakkan kita bercucuk tanam dengan kaedah yang saya cakap tadi, hidroponik, semudah 3T je sebenarnya. Tanam, tinggal tuai. Alright. Kita tengok-tengok juga. Kita tengok. Dan satu lagi saya nak pesan, kadang-kadang kita cerita benda yang besar kan, tapi sebenarnya kita kena kecilkan dalam skop kita sebagai rakyat, kita sebagai individu. Macam saya sebagai individu, saya bercakap atas dasar individu, kita amalkan 3M dalam apa kita nak buat. Mulakan dari diri kita sendiri, kita mulakan perkara yang kecil dan kita mulakan sekarang. Okey. Itu 3M. kata-kata akhir. 3M. Mulakan daripada diri sendiri, mulakan dari perkara yang kecil, dan mulakan sekarang, now. Mulakan dari rumah. Mulakan dari rumah. Dari rumah. Okey, so itulah kata-kata daripada Bro Miki. Dan untuk menutup slot Sembang Flora pada hari ini, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Bro Miki. So untuk yang menonton secara live, jom, Maha ni orang kata banyak hari lagi, jom ramai-ramai. Dan ke Maha jangan lupa singgah di laman Floriculture bertemakan Miracle Garden. So sekali-sekala saya rasa kita kena live keliling, kita tunjuk dekat yang berada di media sosial kita betapa cantiknya keadaan di sini. Jadi kepada yang berada di pentas utama, terima kasih banyak. Dan selepas daripada ini kita akan ada pertandingan seed collage. Dan juga saya dengar ada roda impian.
Roda impian ni kena round-round, ambil chop di setiap laman. Dan untuk dapatkan hadiah, sila putar roda impian. So banyak aktiviti yang menarik. So jom ramai-ramai. Dan sekali saya akhiri dengan untuk slot FB Live. Assalamualaikum. Dan kita jumpa lagi ya. Besok saya dengar ada live lagi. Okay, bye-bye. Bye-bye, jumpa lagi. Okey, sebagai tanda penghargaan daripada pihak Jabatan Pertanian